وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat salat berjamaah waktu maghrib di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada lagi di dalam bulan Syawal kah? Ada lagi bulan Syawal? Ya. Hujung bulan Syawal, bermakna bulan raya kita masih ada lagi sehari dua, dan kita juga berada dalam bulan haji, yaitu bulan untuk kita umat Islam seluruh dunia mengerjakan ibadat yang terakhir, ibadat rukun yang terakhir ialah rukun haji bagi mereka yang mampu pergi ke Baitullahil Haram. Mungkin saudara, tuan-tuan dan puan-puan ada yang dapat bertuah pergi ke Tanah Suci Mekah pada tahun ini, kerana di saat-saat terakhir maka kita susah dah nak pergi ke Mekah. Kalau duit banyak pun kita susah sedikit lah nak pergi ke Mekah. Kalau tahun 90-an, 80-an kita ada duit, mudah kita nak pergi ke Mekah. Taklah bersyarat seperti mana yang ada sekarang, memerlukan kepada kota. Kalau kota tak diizinkan, tak diberikan oleh pihak tabung haji, tak termasuk kita dalam kota kiraan mereka, maka kalau daftar sekarang ni mungkin tahun berapa? Tahun 2040 ke 2050 baru boleh pi. Kalau kita nak pi 2050 ataupun 2040 ni, adat kata mampuih dulu. Tu no. Mampuih dululah kalau adat katalah. Kalau Tuhan panjangkan umur pun perasan tak boleh pi dah. Lah dah umur 70 tahun campur 40, jadi 110 tahun umur. Kalau umur 110, adat kata berjalan pun sengit lah. 70 pun dah sengit dah, 80 pun dah sengit dah. Kalau sampai 100 tahun umur, harus lah kita tak dapat nak pergi melihat Baitul Atiq. Bangunan yang tertua sekali dalam dunia ialah Baitullahil Haram. Sebab itulah disebut Baitul Atiq, rumah yang tertua. Tak ada bangunan-bangunan yang ada dalam dunia pada hari ini. Mula-mula sekali Allah jadikan bangunan dalam dunia ialah Baitullahil Haram yang dibina oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Agak kita antara Nabi Adam sampai kat kita lah ni ada berapa kurun dah. Tak tahu no, kita tak ada kira dalam sejarah, dalam tarikh. Maka kita pun tak dapat tahu. Ada ulama yang dia kira dan dicatat
maka dia tahu jarak jauh antara Adam alaihissalam dengan kita pada hari ini. Binaan pertamanya ialah Adam alaihissalam, yang mana pada masa itu tak ada sekerat pun manusia kecuali Adam dengan Hawa. Yang mana Adam dengan Hawa tadi, dia buat salah kat Allah Subhanahu wa taala sekali, dia buat salah, dia buat silap dengan Allah. Yang ditipu, yang dipedaya oleh iblis laknatullah. Nabi Adam kata, aku buat salah sekali saja dengan Allah Ta'ala. Aku buat dosa kepada Allah sekali dengan sebab makan buah khuldi. Maka aku dicampakkan ke alam dunia ini. Sedangkan aku pada masa itu duduk dalam syurga. Tapi bila aku buat salah sekali, aku buat dosa sekali, Allah Ta'ala campak aku ke alam dunia. Tapi kamu, wahai umat Muhammad, kata Adam, kita umat-umat Nabi Muhammad bahagia, kata Nabi Adam. Kamu cukup bahagia. Dengan sebab kamu buat dosa macam mana pun Allah Ta'ala tak campak ke mana-mana. Kalau kita buat dosa hari ini, sekali kita buat dosa ke Allah, Allah Ta'ala campak kita dalam lautan Atlantik, lautan Pasifik, lautan Hindi, lautan-lautan yang dalam. Tapi kita buat dosa macam mana pun, kata Nabi Adam, hampa umat Muhammad buat dosa kepada Allah, banyak mana pun hampa buat dosa, tapi Allah tak akan campakkan kamu ke tempat-tempat yang lain. Tu bahagia umat Muhammad. Yang kedua, Nabi Adam kata, aku bila buat dosa sekali saja kepada Allah Ta'ala dalam syurga, Allah Ta'ala pisah antara aku dengan Hawa berpuluh-puluh tahun. Nabi Adam kata, hampa wahai umat Nabi Muhammad buat dosa macam mana pun, Allah Ta'ala tak pisah antara suami isteri kita. Kalau kita buat dosa hari ni, malam ni kita pi menari, buat dosa kepada Allah Ta'ala, pi telanjang bogeh, buat dosa kepada Allah Ta'ala, buka aurat, buat dosa kepada Allah Ta'ala, balik-balik Allah Ta'ala pisah antara kita dengan bini kita. Ada tak ada lagu tu? Tak ada. Itulah Nabi Adam kata, umat Muhammad ni bahagia sungguh, buat dosa banyak mana pun, tapi perpisahan antara suami isteri tidak. Adam kata, aku buat dosa sekali lah, Allah pisahkan aku di antara aku dengan Hawa ini berpuluh-puluh tahun. Tak berjumpa, tak bertemu. Cuma duk dengar di telinga saja. Bila Adam alaihissalam merayu, wahai Hawa, di mana kamu? Angin sepoi-sepoi bahasa bawa suara Adam didengari di telinga Siti Hawa. Apabila Siti Hawa menyeru, wahai Adam, di manamu? Maka suara dibawa oleh angin sepoi-sepoi bahasa. Kita hari ini mudah, canggih, ada handphone apa semua. Maka pada ketika itu tak ada apa yang canggih pada zaman kita moden hari ini. Maka Adam kata, tengok aku buat dosa sekali saja, Allah dah pisah aku di antara Hawa dengan Adam alaihissalam. Yang ketiga, kata Nabi Adam, wahai umat-umat Muhammad, kamu bahagia. Sekiranya kamu buat dosa, kamu boleh minta ampun di mana-mana kamu berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampun dosa-dosa kamu di mana saja kamu berada, di Matang Gedung kah, di Payasuri kah, Semelin, ataupun di England, di mana lagi, di Amerika, di Jerman, di Itali, kita berada di situ, kita boleh minta ampun kepada Allah, Allah akan ampun di mana saja kamu berada.
Tetapi Adam kata, aku tak diampun oleh Allah dosa aku, kecuali aku kena pi minta ampun di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Sebab itulah dipertemukan Adam dan Hawa di padang Arafah. Selepas daripada itu Nabi Adam dan Nabi Hawa pergi bertobat kepada Allah dalam tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Barulah dosa Adam alaihissalam diampunkan. Yang keempat, kata Nabi Adam alaihissalam, la ilaha illallah, cerita Nabi Adam sikit no, boleh tak? Boleh no. Nabi Adam kata yang keempat, bahagianya kamu umat Muhammad apabila kamu buat dosa, Allah Ta'ala tak lucutkan pakaian kamu. Nabi Adam kata, aku buat dosa sekali makan buah khuldi, Allah Ta'ala campak aku ke alam dunia dengan telanjang bogel. Allah Ta'ala cabutkan pakaian-pakaian yang ada di sisi badan ataupun jasad Adam alaihissalam dan Hawa. Terpaksalah Nabi Adam turun ke alam dunia ini memakai pakaian dengan ditutupi auratnya itu dengan daun kayu, kulit-kulit kayu. Kerana pakaian dilucut oleh Allah. Kita hari ini Allah Ta'ala tak lucut buat dosa menari bogel ataupun pesta bogel di Pulau Pinang. Tengok surah Abang Sariduan ni pula tengok. Dia lalu kok coket road tu, dia tak pakai kain, dia tak pakai seluar apa-apa pula dah. Haru sungguh manusia ni. Jangan-jangan esok dia lintas kok pekan Sungai Petani itu dengan tak pakai pakaian apa-apa. Hari ini kita tengok baru seorang bogel berjalan di tengah bandar Kuala Lumpur. Mungkin 10 tahun, 5 tahun lagi akan berjalan bogel. Termasuk kita apa sama kah? No? Nak pergi Sungai Petani, buang seluar, buang baju, bawa kereta api. Sampai di traffic light, kita pun turun saat rehat. Lambat api ni, turun rehat saat tengok-tengok orang pakat lari habis. Tu. Nabi Adam kata, aku dibogelkan bila aku buat dosa. Tapi kamu umat Muhammad tak dibogelkan. Buatlah dosa macam mana pun, pakaian kita masih kita duk pakai juga. Tak reput pakaian pun, tak digugurkan pakaian, seluar dan sebagainya. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad, yakni kita, termasuk kita sebagai umat yang sangat-sangat dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah, kalau ada kita kemampuan, kita ada kemampuan, kita pergilah melihat sejarah-sejarah tempat-tempat yang termaktub dalam sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Ismail, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, dan kita melihat bagaimana keagungan, kebesaran, keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di bumi yang dilahirkan oleh Allah, seorang pemimpin agung yang terkenal. Bukan sahaja umat Islam terkenal Nabi Muhammad, bahkan umat-umat yang bukan Islam pun mengetahui bahawa Muhammad adalah seorang pemimpin yang jujur, yang amanah, yang membawa satu sistem agama Islam dari langit ataupun agama samawiyah. Kristen, dia percaya bahawa Muhammad itu adalah sebagai Rasul. Buza, dia tahu Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tetapi mereka itu tak yakin dan tak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mukadimah kita takat tu. Kalau agak kita tak boleh pi buat haji, pi buat umrah dulu.
Lama tak boleh pi buat umrah, pi buat haji dulu. Jemaah haji pun dalam sehari dua ni duk bagi tahu kat saya, duk telefon kat saya, dia kata Israel lah ustaz nak pi Mekah. Pasal dengar MH17 merudum. Lepas tu 370 tak hilang, tak jumpa. Dia berasa seriau. Tentu saya pun habaq kat depa, saya pun macam tuan-tuan macam puan-puan jugalah. Seriau tu ada. Tapi kita tawakal ala Allah lah. Naik pi tawakal ala Allah. Kalau nak mati, ingat dalam hati bukan aku seorang. Pramugari hak segak pun mati. No? Pilot yang bijak pandai pun mati. Jadi kita nak takut apa? Kita ni jenis benih mati. Tak mau pun kena mati. Lari daripada mati pun kena mati. Tak bersetuju, tak suka dengan mati pun tetap kena mati. Apa lagi? Untuk kita duk atas dunia ni, duk berasa ego, berasa bangga, berasa apa lagi kita kata? Berasa macam kita ni sangat berkuasa dalam dunia. Dak, kita ni kerdil saja. Sampai masa pergilah dia. Tok Guru Haji Man merebut buat satu pantun. Anak helang inggap di rantin. Patah rantin jatuhlah dia. Kita anak dagang singgah berhenti dalam dunia ni. Sampai masa pergilah dia. Rumah besar, kampung luas ada ia. Akhir juga tinggal ia akan dia. Tu pantun Tok Guru saya lah, Tok Guru Haji Man merebut. Datuk Mursyid di Raja. Mula-mula di negeri Kedah yang dapat pangkat Datuk Mursyid, Tok Guru Haji Man merebut lah. Jadi tuan-tuan pada malam ni tuan-tuan pun ada beli kitab kot no. Ada beli kitab. Ada no. Jadi walau macam mana pun dah pakat beli kitab. Hak tak beli lagi pun mereka beli dah. Cuma tak bawa mai saja malam ni. Kalau nak bawa mai, pergi kat Hasani bulan depan ni, ambil kat dia. Habaq kata kami nak mengaji. Kalau dia nak duit, bagi. Itu dia. Kan nak payah sangat. No? Jadi kita mula malam ni kitab kita kot Ustaz. No? Nama saya terlupa. Haji Sopi. Ahli Sopi ada, kita tak takut dah. Baik. Kitab kita ni kita nak mula daripada mula ke? Nak mula daripada mana-mana tajuk ke? Mula daripada mula. Baik. Tengok kitab ni Tok Guru lah kata, Tok Guru orang alim kata, kalau kitab ni kita buka-buka, dia mula bismillah belah kanan. Kalau kita mengaji kitab tu berkat, insya-Allah berkat. Tu Tok Guru lah kata. Kalau ada kitab-kitab yang dia mula belah kiri, bismillah tu belah kiri. Ni belah kiri. Dia buka-buka tak ada apa, dia mula sini. Maka hak tu adalah kitab tu kurang berkat. Kurang berkat. Maka sebab tu kita tengok kitab yang dikarang oleh para alim ulama yang terdahulu. Mana-mana kitab, semua dia mula bismillah sebelah kanan. Sebelah kanan. Hak kitab jenis model lah ni dia pediah belah kiri. Dia pediah belah kiri. Tu. Tu yang kadang-kadang kita mengaji tak apa nak berkat. Tak apa nak berkat. Ilmu boleh. Tapi tak apa berkat. Tu.
Ilmu boleh dah sampai MA, BA, PhD apa semua kan, ilmu. Tapi ilmu yang kita nak cari, ilmu yang munafaat dan ilmu yang berberkat. Kita pun duk minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami minta padamu, ya Allah, berilah kepada aku ini ilmu yang memberi munafaat ke atas kita dan lain-lain lagi. Bila ilmu jadi munafaat kat kita, sikit pun tak apa. Kita ada ilmu sikit pun cukup. Tapi munafaat, kita boleh ambil munafaat dengan ilmu itu. Baik. Haji Sofi ada, kalau tak betul tolong tegurlah saya. Sama saya pun bukanlah pandai sangat. Tapi dah apa, Cikgu Suhaimi kah? No? Cikgu apa? Siap usaha. Cikgu Razak ni, dia pergi Minang saya pun mai bila. Mai bila. Jadi bukanlah pandai sangat dalam bidang ilmu ni, mengaji pun tak banyak mana. Baca kitab ni bukan satu perkara senang. Payah juga nak baca kitab ni. Tapi walau macam mana pun kita bacalah takat mampu saya lah. Kalau ada kesilapan apa-apa, Haji Sofi ada, tuan-tuan semua ada. Kita pakat perbetul lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah atas segala hambanya. Yang kita duk bismillah tu dengan nama Allah. Allah mana? Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Ar-Rahman ini Tuhan yang pemurah. Tuhan murah. Tuhan ni pemurah, dia bagi, dia tak kira kat siapa juga. Sama ada makhluk yang dia bagi jadi, sama ada makhluk manusia ke, makhluk binatang ke, makhluk tumbuh-tumbuhan ke, maka Allah Ta'ala ni pemurah, dia bagi segala-galanya. Tu yang kata pemurah Allah. Zaman mengaji dewasa dulu ni, tahu tak, mula-mula buka kelas dewasa tu. Ingat tak tuan-tuan, tahun berapa? Tahun 80 atau 80-an kah, tahun 90-an kah? Zaman P. Romli buat kelas dewasa tu, dalam cerita apa tak tahu? Yang P. Romli pergi mengaji kelas dewasa, cikgu rohani ke apa. Tu no. Zaman mula dewasa masa tu lah. Kemudian hak orang tua-tua zaman dulu ni tak erti menulis, tak erti baca, tak apa, pergi mengaji kelas dewasa. Bila pergi mengaji kelas dewasa, tok guru pun mengajak agama di kelas tersebut. Tok guru habaqlah dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang maha pemurah. Dia bagi apa yang kita minta, semua dia bagi. Apa yang kita tak minta pun dia bagi, pemurah. Kita nak risau apa, kita nak takut apa. Tu dia. Kemudian anak murid kelas dewasa tadi pun duk pegang, Tuhan maha pemurah. Habis mengaji, balik pergi rumah, perempuan dia kata, abang-abang, kita hari ni ikan sekor pun tak ada nak makan nasi tengah hari ni. Dia kata kat bini dia, hang jangan risau, hang jangan takut, Tuhan maha pemurah. Apa yang kita buat, apa yang kita berhajat, dia lebih tahu. Bila dah tak ada ikan sekok pun tak ada ikan, dia pun tadi ambil bok mancin tadi ni, bok mengai, Kedah kata mengai no, pi mengai, bawa lah bok pi ke bendang mengai, buh umpan apa mengai.
Mengai ni apa orang panggil apa? Mengai lah, duk mengai mancing. Sampai berjam-jam tak makan. Sekok pun tak makan. Dia pun duk ingat dalam hati, Tok Guru ni pembohong sungguh. Tuhan murah lagu mana. Takkan dia tak tahu kata aku ikan pun tak ada di rumah ni. Mengai lagi, mengai. Lama-lama sampai berjam-jam tak makan sekok pun ikan. Ambil bok tadi, kepak, tahu dalam bendang. Balik. Sambil duk balik itu duk marah kat Tuhan. Tuhan ni murah apa? Sampai tak bagi sekok pun tahu kata aku ni tak ada ikan, tak ada lauk di rumah ni. Sambil duk marah berjalan lah ke atas batas bendang. Batas bendang zaman tu dia buat dengan kapak menerung ni. Ni zaman lah abang kata kapak ni, pakai bahasa tu tak tahu no. Macam dengan belah Bukit Meriam tu, dia pakai buat kapak, angkat kapak nan. Di atas batas tu pula depa tanam pokok labu. Orang zaman dulu tanam pokok labu. Sambil dia duk berjalan, sambil duk marah kat Tuhan. Tuhan pemurah apa ni? Yang Tok Guru mai duk pembohong kata murah-murah. Yang aku ni sampai nak makan pun susah, tak ada ni. Berjalan sampailah di satu batas. Di atas batas tu ada pokok labu. Pokok labu, tuan-tuan tahu tak? Buah dia tu dia punya besar. Batang dia ada besar ni. Dia duk fikir pula, Tuhan ni tak adil sungguh. Buat buah labu tu dia punya besar, batang dia halus saja. Dia kata Tuhan tak adil pula dah. Sambil duk marah kat Tuhan, naiklah ke kampung. Bila sampai di kampung, dia pun tak larat, letih berjalan tadi, pergi duduk di bawah satu pokok. Pokok tu pokok keyang. Tuan-tuan kenal aku pokok keyang no? Dia tengok pokok keyang perdu tu dia punya besar. Yang buah keyang ala halu-halu ya ni. Lagi tak ada Tuhan buat perdu besar, buah halus. Kalau sepatutnya perdu besar lagu ni, buah besar, buah labu tadi, barulah adil elok. Ni dah hak batang perdu kecil, buah besar. Hak batang dia perdu besar, buah kecil. Sambil duk marah kat Tuhan, duk menyandar di perdu keyang tadi, terlena. Dia terlena. Letih. Lena. Burung main makan buah keyang. Dia tendang buah keyang, jatuh buah keyang, timpa atas pelupuk mata dia. Bila jatuh atas mata dia, dia pun terkejut. Jaga. Dia barulah ingat, ya Allah, mujuklah engkau jadikan buah keyang kecil. Kalau dia jadi besar buah labu lah, hamba hari ni mati dah. Tu dia. Baru dia syukur ke Allah Ta'ala. Ada hikmat, ada munafaat. Allah jadikan tadi ni walaupun perdu besar, buah kecil. Walaupun perdu kecil, tapi buah besar. Ada hikmah-hikmah di sebalik kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik barulah dia fikir. Duk fikir 3 hari 3 malam. Mujuklah cerita kat kawan-kawan. Mujuklah hampa nak tahu kalau Tuhan jadilah buah keyang besar, buah labu, aku pakai mati dah. Tak boleh kawan hampa dah. Mujuklah Tuhan jadi buah keyang kecil. Tapi sebelum tu dia marah kat Tuhan ni tak kira-kira dah. Tapi lepas daripada dia berfikir, dia insaf balik di atas pemikiran dia tentang kejadian Allah, maka dia pun yakin, percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang Allah Maha Pemurah. Tu banyak lagi tonton cerita dia, banyak lagi. Tapi bulan-bulan depan lah pula cerita tu. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang amat murah.
atas segala hambanya. Hamba-hamba dia. Hamba dia kita lah. Manusia, hamba Allah. Lagi siapa dia? Jin, hamba Allah. Malaikat, hamba Allah. Kebau, lembu, ayam, itik, makhluk Allah. Dia bukan hamba Allah, dia makhluk. Pokok kayu, gunung, ganang, bukit, bukau, itu adalah makhluk Allah. Hamba tiga. Malaikat, jin, manusia. Ini hamba Allah. Jadi Allah Tuhan yang amat murah atas segala hamba-hambanya. Tak kira dia orang kafir, tak kira dia orang Islam, tak kira Yahudi, tak kira Nasrani, tak kira Majusi, tak kira dia apa bangsa, jenis, keturunan dalam dunia ni, semua hamba Allah. Allah Ta'ala pemurah bagi. Begitu juga makhluk dia pun Allah Ta'ala bagi rezeki dalam kehidupan. Tu Allah pemurah. Sebab itulah kita disuruh kita minta kepada Allah. Aku minta lama dah dia tak bagi. Tak boleh juga. Allah Ta'ala tahu. Tahkah kalau bagi kat hang jadi tak tawan. Boleh jadi juga lagu tu. No? Baik. Dengan sebesar-besar nikmat Allah bagi kat kita tu nikmat yang paling besar. Nikmat yang sebesar-besar nikmat pemberian Allah ke atas kita. Ada nikmat yang kecil, ada nikmat yang besar. Tuhan bagi nikmat kat kita. Allah, cuba kita tengok nikmat Tuhan bagi kat kita. Besar-besar nikmat Tuhan bagi kat kita. Sebesar-besar nikmat. Tak ada dah nikmat yang paling besar di sisi Allah kepada manusia. Dia bagi banglo, dia bagi rumah, dia bagi harta. Tu hak besar-besar tu. Dia bagi apa lagi? Segala-gala apa yang kita milik, semua datang nikmat dari Allah. Ar-Rahim, lagi amat mengasihani akan hambanya. Allah maha pengasih terhadap hamba dia. Hamba mana? Hamba yang beriman ataupun hamba-hamba yang mukmin. Di mana kasih Allah? Allah akan tunjukkan kekasihnya, kasihani Allah kepada kita di hari akhirat besok. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman sahaja. Yang Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang beriman. Orang yang tak beriman, Allah Ta'ala tak kasih kepadanya. Di hari akhirat besok. Hari akhirat besok Allah Ta'ala tak kasih ke atasnya. Tak dapatlah rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala kepadanya di hari akhirat besok. Ar-Rahim makna lagi amat mengasihi akan hambanya dengan sehalus-halus nikmat. Ada nikmat yang besar, ada nikmat yang halus. Nikmat yang halus macam mana? Ni kita hidup lah ni, nikmat daripada Allah. Tapi nikmat ni kita tak nampak tengok benda tu halus. Mana dia? Macam Tuhan bagi mata, ni nikmat yang besar. Tapi kita boleh nampak sesuatu tu, nikmat yang paling halus yang Allah Ta'ala letakkan dalam mata kita. Nampak tak tuan-tuan? Apa alat yang ada dalam mata yang kita boleh nampak? Biji mata ni nikmat juga daripada Allah. Allah buat kat kita biji mata. Dalam biji mata ada satu alat yang kita boleh nampak. Hak tu nikmat Allah juga, tapi nikmat yang halus. Dalam telinga ada satu alat boleh kita dengar suara. Ada tak ada orang ada telinga macam kita juga? Ada. Tapi Allah Ta'ala tarik balik alat tu, maka dia tak boleh dengar. Dia tak boleh dengar.
Kita jaga. Tumpang kita duk boleh dengar ni, kita jaga. Dengarlah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Bukan senang ni. Duk elok lagu ni telinga tu minggu depan ada hamba Allah mahabak, aku minta maaf tak dengar. Tak dengar. Pada mula dia dengar. Muda-muda dengar. Mai peringkat umur 70 kata, Allah Ta'ala tarik alat mana yang dia tak boleh dengar. Sedangkan itu adalah pemberian Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Masa tu kita tahu apa? Masa kita mula lahir ke alam dunia, kita tahu apa, Ustaz Haji Sabri? Apa pun kita tak tahu. Tuhan kata, la ta'lamuna syai'a. Satu apa pun kamu tak tahu. Baik dia doktor ke, baik dia engineer ke, baik dia guru ke, baik dia ustaz ke, baik dia tok guru ke. Masa mula lahir tadi Allah dah bagi tahu. Ketika itu la ta'lamuna syai'a. Satu apa pun kamu tak tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Tuhan kata, aku jadikan kamu itu pendengaran. Allah bagi jadi pendengaran. Mula-mula sekali dengar. Sebab tu tuk tadi ni nak bagi cucu tengok kat dia, dia tepuk. Dia pun beralih. Dia. Pasal apa? Dia dah mula ada dengar. Lepas tu wal absar. Lepas tu 2, 3, 4 bulan dia dapat melihat. Tu yang duk beli gantung dindui tu, kunci kering dia musin kering dia pun telek tengok. Makna dia mula dah nampak. Wal afidah. Lepas bila tu barulah sampai dewasa kita, sampai kepada kita peringkat berumur sedikit, kita boleh berfikir. Afidah maknanya kita boleh dah fikir, hak ni tai ayam najis, hak ni tai kambing tak boleh makan ke darah. Masa kecil, masa kita tak dapat fikir tadi, kalau dia suruh tai kambing boleh makan. Dia papak sampai keluar air liuk hijau. Maka apa tai kambing? Masa mana? Masa kita boleh berangkak. Masa berangkak tu tak jumpa tai kambing tak apa. Kalau jumpa dia cekak makan habis. Tu. Dia tak tahu apa lagi. Tak mumayyiz lagi. Dia tak ada mumayyiz. Tuhan tak bagi lagi. Apa sebab Tuhan bagi dengar? Apa sebab Tuhan bagi nampak? Apa sebab Tuhan bagi kita boleh berfikir? Tu nikmat yang halus yang kita tak nampak tengok. Nikmat tu siapa bagi? Tuhan bagi. Biasa tak kita tengok akal? Haji Sopi ni dia ni akal dia jenuh sungguh. Akal dia jenuh. Biasa tak tengok semua hidup kita akal. Berjalan-jalan ada kereta aksiden. Aksiden tadi pecah kepala. Tengok otak berlambak atas tar. Kita pun tengok, Haji Sopi dia buat apa tu? Kayu kat dia ada satu. Buat apa? Aku duk kai tengok dalam otak ni, kok jumpa akal. Aku nak ambil akal dia, aku nak telan akal dia tu, nak bagi aku ni akal jenuh lagi. Biasa jumpa akal tak? Akal. Arab kata akal, kita kata akal lah. Melayu ni akal. Tak ada. Akal yang Tuhan letakkan dalam otak kepala kita tadi, satu anugerah Allah, satu nikmat daripada Allah yang Allah bagi kat kita tadi dengan secara nikmat yang paling kecil yang Tuhan bagi kat kita sampai kita tak dapat nak tengok. Pi ambil teropong hak daripada teropong kuman ke teropong apa-apa ke di hospital, kita teropong tengok dalam otak kepala tadi, ataupun suruh doktor teropong. Doktor tolong teropong tengok akal saya ada banyak mana dalam otak. Doktor pun tak boleh. Tu yang dikatakan
ada nikmat yang sekecil-kecil nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Ada nikmat yang besar, ada nikmat yang kecil. Nikmat Allah tu, semua nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh bergerak tangan, boleh bergerak kaki, boleh bergerak segala-gala anggota tubuh badan kita. Boleh tonggek sana, boleh tonggek sini, boleh bongkok sana, bongkok sini. Satu nikmat Tuhan bagi kat kita. Apa rahsia Allah boleh bagi bongkok kita, boleh bergerak sana, boleh bergerak sini. Mai satu ketika Tuhan bagikan satu nikmat pula. Nikmat lawan dia nikmat pula. Satu bala cubaan ujian Allah. Tahu hak boleh duk bergerak tangan macam ni, tahu nah. Awat Pak Long. Tak payahlah aku, tangan aku dah sebelah tak boleh nak mangkat kena angkat. Tuhan pergi stop tentang mana? Tu. Yang dikatakan nikmat dan nikmat. Tu kena kita dapat memahamilah sikit sebanyak. Kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang selalu kita duk baca dengan nama Allah. Allah mana? Tuhan yang Maha Pemurah. Pemurah lagu mana? Dia bagi, Allah Ta'ala dia bagi segala-gala kekayaan, segala-gala nikmat, segala-gala rahmat, segala-gala apa yang ada dalam dunia kita hidup ni, semua pemberian Allah. Pasal apa? Allah bersifat dengan Maha Pemurah. Kita tengok pokok getah. Pokok getah. Tuhan bagi pokok getah. Dia tumbuh pokok getah. Dia naik besar pokok getah. Kita boleh pi turuh dia dengan pisau, dia keluar getah, kita boleh jual, daripada jual getah tadi boleh dapat rezeki. Siapa yang bagi rezeki? Ialah Allah. Allah jadikan satu semua dapat nikmat kepada manusia. Dapat rezeki kepada manusia. Tuhan jadikan mata kita. Berapa ramai orang boleh cari rezeki melalui biji mata. Hak duk buat ubat sakit mata, hak yang duk buat pakar mata, hak jadi doktor mata, hak yang duduk belah mata, hak yang duduk buat jenis ubat titik masuk dalam mata. La ilaha illallah, tutang mata saja. Berapa juta manusia boleh cari makan dengan hospital mata. Dengan apa? Dengan wad mata. Dengan kerja-kerja hasil daripada kerja mereka tadi dengan mata. Allah bagi pula nikmat. Hang boleh pergi mengaji dalam bidang mata. Hang boleh jadi pakar mata. Hang boleh jadi jururawat dalam bidang mata. Semua mata. La ilaha. Tuhan jadi rambut. Dah berapa banyak manusia boleh cari rezeki dengan rambut. Hak piset rambut berapa banyak Cina duk piset rambut, yang duk bayar duit ke dia rezeki hasil kerja buat dia dalam bidang rambut. Yang pi gunting rambut, yang dia buat pula ubat bagi rambut putih kepada rambut merah. Tu dia. Daripada rambut putih kepada rambut jadi hitam. Hitam balik. Hak hitam nak jadi putih kita tak boleh buat kot, boleh tak? Boleh ambil cat lomok tu jadi putih juga. Ada. Tu yang kata kejadian Allah sebagai nikmat ke atas umat manusia dan seluruhnya. Nikmat sama ada nikmat yang besar Tuhan bagi dan nikmat yang kecil Tuhan bagi, semua adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillah saja takat tu dah. Amaran Aisyah dah masuk. Itu nak baca berapa baris ni. Baik. Alhamdulillahillazi qassa nafsahu bid-dawam. Yang ada kitab boleh semaklah kitab tu, no? Alhamdulillahillazi qassa nafsahu bid-dawam. Apa makna dia? Segala puji-puji bagi Allah.
Segala puji-puji. Alhamdulillah, segala puji-puji bagi Allah. Pasal apa dia buat puji-puji, 2 kali puji? Segala puji-puji bagi Allah. Dalam dunia ni puji banyak ada. Puji banyak. Tapi puji ni banyak mana kita puji sekalipun, cuma yang terpakai 4 ni ya. Puji dalam dunia ni kalau orang tanya puji ada berapa? 4. Puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi hadis. Puji hadis bagi hadis. Puji hadis bagi qadim. Tu kaedah dalam ilmu tauhid. Tu yang kita pun pi di sana, pi di sini, mengaji tok guru mana pun, bila sebut alhamdulillah, segala puji-puji bagi Allah. Puji qadim bagi qadim. Satu daripadanya Allah Ta'ala dia puji diri dia sendiri. Allah puji diri dia sendiri. Umpama kita kata Allah puji atas diri dia sendiri, bahwasanya aku maha kaya. Umpama Allah Ta'ala kata lagu tu, aku ni maha kaya, Tuhan kata. Dia puji diri dia sendiri. Bagi Allah dia puji diri dia sendiri boleh. Kerana sifat puji diri sendiri adalah sifat Allah. Sebab itu bagi kita baharu ni, manusia ni, kita tak boleh puji diri sendiri. Tak boleh puji diri kita sendiri. Sebab apa tak boleh? Kerana kita ambil sifat Allah, kita letakkan pada sifat kita, tak boleh. Kita puji kita sendiri, boleh tak? Tak boleh. Macam kita ambil, kita masuk duduk dalam bakui, cuba kita angkat bakui ke diri kita bagi terangkat. Ada nak naik? Haji Sopi. Tak naik. Maka sebab itulah kita, sifat kita tak boleh puji diri kita. Oh Haji Sopi, saya ni Haji Sopi, kalau nak lawan ilmu yang ada kat saya ni, tak ada orang boleh banding. Mampu. Boleh tak kita buat lagu tu? Tak boleh. Perkataan tu pun tak boleh. Sebab tu kita tengok para ulama. Walau dia ulama yang hak dulu-dulu lah. Allah minta maaf lah, saya ni bukanlah ada apa pun. Sikit Tuhan bagi kat saya. Tu makna tawaduk diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia tuan-tuan? Satu orang alim, pengarang Qamus Marbawi. Duduk di masjid dulu ni, zaman dulu ni, Qamus Marbawi. Yang karang kitab Bahrul Mazi tu, berapa belas jilid tu. Satu hari, kerjaan Perak, panggil dia balik daripada masjid. Balik mai ke Perak. Nak bagi apa? Nak bagi tokoh Ma'al Hijrah. Ulama terkenal ni daripada zaman dulu sampai hari ni. Tu dia. Balik mai sebelum nak terima dia punya tokoh Ma'al Hijrah ni, maka pihak-pihak Jabatan Agama Perak ni minta lah bagi dia buat ucapan sikit. Tu. Dia pun naik buat ucapan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ucap tuan-tuan semua bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Turun. Tu yang kata ulama tadi ni. Baik. Kemudian alhamdulillahillazi qassa nafsahu biddawam
Segala puji-puji bagi Allah. Makna Allah puji diri dia sendiri. Satu, nama dia puji qadim bagi qadim. Allah puji diri dia sendiri, tak salah. Kita manusia, makhluk, hamba Allah tak boleh angkat diri ke diri. Tak boleh angkat diri ke diri. Orang puji kita tak apa. Kita jangan duk puji kita diri kita sendiri, tak boleh. Berlawananlah dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dia puji dia ke diri, tak apa. Dia yang maha agung. Kita manusia, sama ada manusia berpangkat tinggi ke, berpangkat rendah ke, tak ada pangkat ke, dia tak boleh duk puji, duk canang diri dia sendiri. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad. Allah Ta'ala puji kita. Dua dah puji. Puji itu bagi siapa? Puji itu kembali balik kepada Allah. Allah puji diri dia sendiri. Puji itu kembali balik ke siapa? Kembali balik kepada Allah. Allah puji Nabi Muhammad. Allah puji baharu. Allah puji makhluk dia. Puji tadi kembali kat siapa? Dapat kat makhluk ke? Dapat kat Allah. Kembali balik kepada Allah. Puji hadis bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Sama-sama kita puji. Kita puji, saya puji Haji Sopi. Haji Sopi orangnya hebat. Ilmu dia pun banyak. Katakanlah kata tu contoh dia, bukanlah nak apa-apa nak contoh. Saya puji Haji Sopi. Maka puji saya tu dapat kat Haji Sopi ke? Tak. Dapat kat kembali puji itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita pergi tengok satu rumah banglo dibuat oleh tukang. Pergi kita kata, rumah ni elok sungguh, canggih. Hebatnya rumah ni. Kita puji rumah tu, hebat rumah, elok. Dengan potongan dia, dengan plan dia tu elok. Puji tu dia pergi kat rumah, dapat kat rumah ke dapat kat siapa? Dia dapat kat tukang buat rumah tu. Makna eloknya rumah sebab bijak pandainya tukang yang buat rumah tadi. Kita puji sama-sama manusia. Manusia tu tak dapat kepujian yang kita puji. Pada zahir kita tengok kita puji dia, tapi pada hakikat puji itu kembali kepada pencipta. Pencipta apa yang dia jadikan. Puji hadis bagi qadim. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puji kita tadi kembali kepada Allah. Sebab tu bila sebut alhamdulillah, segala puji-puji semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana puji? Puji yang 4 saya katakan tadi. Qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. 4. Baik. Segala puji-puji bagi Allah Ta'ala yang menentu ia akan zatnya. Puji itu bagi Allah. Allah mana? Allah mana? Tuhan yang menentukan. Allah Ta'ala yang menentukan ia akan zatnya. Itu dia. Allah yang menentukan zatnya. Makna Allah yang menentukan, yang menjadikan, yang menciptakan zatnya itu sendiri. Allah dia jadi dengan sendiri dia. Tak ada siapa bagi jadi dia.
Allah jadi dengan sendiri. Sebab tu Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri ia dengan sendiri. Allah jadi dengan sendiri. Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, makna berdiri ia Allah Ta'ala tadi dengan sendirinya. Apa makna berdiri dengan sendiri? Saya berdiri ke? Berdiri dengan sendiri lagu ni ke? Yang makna dan maksud yang kata qiyamuhu ta'ala binafsih, makna dia la yahtaju ila muhallin awil muqassis. Tu kalau dalam ilmu tauhid. Allah Ta'ala dia jadi tak berhajatkan kepada zat yang lain yang menjadikan dia. Itu yang dikatakan dalam kitab ini. Dia kata Allah Ta'ala yang menentu ia akan zatnya, zat Allah Ta'ala tadi. Dia yang menentukan. Lagu mana rupa zat Allah? Minta maaf lah, Allah Ta'ala tak tunjuk macam mana zat hakikat wajibal wujud Allah Ta'ala tadi. Zat Allah kita tak boleh nak nampak. Allah Ta'ala hijabkan antara kita dengan Allah, tak bagi nampak. Cuma wajib kita percaya bahawa Allah itu ada. Yang mana ada Allah itu, dialah yang menentukan zatnya itu sendiri. Dia yang mengadakan zatnya sendiri. Ijad, makna Allah la yahtaju ila muhallin. Allah tak berkehendak kepada zat yang lain. Ada lagi satu zat kah yang menjadikan Allah? Tak ada. Payah sikit ni dalam bidang tauhid. Tak apa, tak payah mana. Cuma kita tak boleh nak pertikaikan zat Allah. Lagu mana zat Allah? Lagu mana zat Allah? Lagu mana rupa zat Allah? Tak payah dipertikaikan. Sebab itu Nabi kata dalam sebuah hadis, Tafakkaru fi khalqillah. Kamu fikir tentang apa yang Allah Ta'ala bagi jadi. Kejadian Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu duk fikir tentang bagaimana zat Allah. Lagu mana zat Allah. Kalau orang tanyalah Haji Sopi, lagu mana zat Allah Ta'ala? Lagu mana Allah Ta'ala ni? Kita nak jawab macam mana? Haji Sofi kata kita jawab wallahu alam. Tak apa, hak tu tepat sekali lah. Depa tanya saya, Ustaz, lagu mana Allah Ta'ala ni? Allah Ta'ala tak ada lagu mana. Tu dia. Kalau kita jawab lagu ni, silap dah. Jawapan kita silap. Pasal apa jawapan kita silap? Pasal soalan dia pun dah silap dah. Dia tak boleh tanya bagaimana zat Allah. Tak boleh. Soalan tu tak boleh tanya dah. Kalau dia tanya bagaimana zat Allah, kita nak jawab macam mana? Pasal soalan tu silap. Tak usah jawab. Habis-habis nak jawab, macam Haji Sofi kata, wallahu a'lam. Tu habis. Sedangkan Allah, dia mempunyai zat. Yang mana zat Allah itu kita tak dapat nak melihat. Allah rahsiakan macam mana zat Allah. Nabi Musa AS minta nak tengok zat Allah. Masa di Bukit Turu Sina. Dia balik daripada rumah pak mentua dia, Nabi Allah Syuaib AS. Bawa bini nak balik rumah di Mesir. Lama dah duduk 6 tahun dah dengan Nabi Syuaib AS. Yang mana dia menikah dengan anak Nabi Syuaib, isi kahwin dia belah kambing 6 tahun. Nabi Syuaib kata, kalau dia beranak kambing tahun ni betina, ambil ke hang ke semua. Beranak jantan bagi ke aku. Tahun tu dia beranak betina ke semua. Arab belah kambing bukan macam kita, 5 ekor tak sembahyang mengarit dah. Pasal apa? Duk kepung kambing 5 ekor mengarit tak sembahyang.
Ni depa bela berpuluh-puluh apa orang kata beribu-ribu ekor depa bela kambing tadi. Dia beranak sekali 1000 ekor betina ke semua dapat kat Nabi Syuaib. Dapat kat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tahun depan pula Nabi Syuaib berjanji pula, kalau dia beranak jantan bagi kat aku. Kalau dia buat kalau beranak jantan tahun depan ni ambil kat hang ke semua. Kalau dia beranak betina ambil kat aku. Aku ambil kat aku ke semua. Tahun depan dia beranak jantan ke semua pula dah. 6 tahun cuba tuan-tuan fikir. Duk dapat kat Nabi Musa alaihissalam ya. Tak bercambah ke kambing dia? Bercambah. Bila banyak tadi, satu hari Nabi Musa kata, ayah saya teringat nak balik ke Masjid. Nak minta izin ke ayah lah nak balik. Boleh? Cakap tak boleh. Nabi Syuaib kata tak apalah dah nak balik. Lama dah tinggal 6 tahun. Bawa balik lah. Tapi syarat dia hang balik. Hang bawa bini hang balik sama. Lepas tu kambing hak amanah nama hang tu semua ambil awak balik. Tu yang awak balik kambing tu. Yang sampai di Bukit Torosina tu. Sampai di situ. Gelap. Bila dah gelap tadi. Pakai mana ada cahaya atau selit pun tak ada zaman tu. Handphone kot lah nak picit handphone nak suruh tak ada. Pakai berpandu kau dah bintang-bintang ya. Okey. Lepas tu dah gelap tak boleh pi. Maka Nabi Musa kata bagi tahu kat bini dia, hang duduk sini, hang tunggu kambing semua, hang tengok kambing-kambing ni. Aku nak pi dekat kaki bukit sana, aku nampak macam ada api di sana. Kok kita dapat api, boleh kita perhidup api. Kita bakar daun-daun apa semua, kok dapat cahaya sikit. Maka bini Nabi Musa kata, macam mana saya nak bela kambing ni? Dah duduk tengah padang kambing pula banyak. Macam mana saya nak mampu? Saya akan seorang perempuan saja. Tak apa, hang tak mampu, aku panggil rimau mai jaga. Tu dia mukjizat Nabi Musa tadi ni. Dia panggil rimau mai keliling bini dia dengan kambing sekali. Tu dia. Kalau kita mampu, kalau bini kita pakai lari gitu ya. Tu yang kata mukjizat Nabi-Nabi ni. Nabi Musa tadi pilah ke arah Bukit Torosina. Sampai di sana nampak api macam kelit-kelit tu. Dia pun sampai dekat api, dia ambil rumput-rumput kering nak cucuh lah. Bila nak cucuh suasa Anallah, bunyi kalimah tadi. Allah, Anallah, aku adalah Allah. Di situlah yang dikatakan Nabi Musa dia boleh bercakap dengan Allah Ta'ala secara direct tadi ni. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala boleh bercakap dengan Nabi Musa. Tapi bila dah bercakap-cakap, Nabi Musa tak puas hati, tak boleh tengok rupa. Minta ke Allah, ya Allah, bagilah aku tengok wajahmu dan zatmu ya Allah. Allah kata, wahai Musa, sebelum hang nak tengok zat aku, hang tengok bukit ni dulu. Cuba hang tengok bukit. Tengok bukit besar Gunung Jerai tu. Bergoyang bukit tu, bergoyang. Duk lagu tu. Nabi Musa pun bila dah bukit bergoyang, pensan terus. Bila dah sedak-sedak barulah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata Musa, tu baru hang tengok bukit, hang dah pensan. Kalau hang tengok zat aku, apa nak jadi atas diri kamu pula? Tu cerita ringkas sajalah. Baik. Kemudian daripada itu, Allah mana? Allah yang menentukan zatnya. Menentukan ia akan zatnya. Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak boleh tengok zat Allah, bila kita nak boleh tengok Allah Taala? Agak-agak tuan-tuan bila? Kalau kita masuk dalam syurga nanti. Kita bila masuk dalam syurga, kita boleh tengok zat Allah. Ini satu nikmat yang paling besarnya sekali, dunia dan akhirat. Kita tadi dapat melihat zat Allah. Semuakah kita boleh tengok zat Allah? Tak. Dia ikut keadaan darjat kita.
Ada orang yang boleh tengok zat Allah tiap-tiap hari. Ada orang yang boleh tengok sebulan sekali. Ada orang yang boleh tengok setahun sekali. Ada orang yang boleh tengok seumur hidup sekali. Macam kita lah duduk di dunia pun. Ada orang boleh bertemu dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku tiap-tiap hari. Ada orang yang boleh berjumpa dengan Tuanku seminggu sekali. Ada orang yang boleh berjumpa dengan Tuanku sebulan sekali. Ada orang yang boleh berjumpa dengan Tuanku setahun sekali. Ada orang yang seumur hidup tak boleh jumpa dengan Tuanku. Macam itulah keadaan di sana pun. Nikmat yang kita dapat sebesar-besar nikmat dalam syurga, kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kitab Tauhid, ulama Tauhid Abu Hasan Asy'ari dan Abul Mansur Maturi berkata dalam satu bait, wa minhu an yanzura bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Fanzur ila nafsika summa antaqili lil alamin ulwiyatu masufli tajid bihi sun'an badi'il hakimi lakin bihi qama dalilul adami. Tu masa mengaji pondok dulu kena mengapai. Tak hafal tobat lahum tak ingat nah. Mengapai bukan berenang tak. Mengapai masa tu. Wa minhu an yanzura bil absari. Sebahagian daripada orang mukmin dalam syurga nanti dia dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Lakin bila kaifin walan hisari, tetapi kita tak dapat nak cerita bagaimana kipiat dia, bagaimana sifat dia, bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Walan hisari, dan kita tak dapat tahu di mana kita tengok zat Allah Subhanahu wa taala. Tu. Alhamdulillah kalau masuk syurga. InsyaAllah kita harap macam itulah. Harapan kita ni macam itulah. Kita harap Allah jadikan kita menjadi ahli syurga. Baik. Dengan sifat yang berkekalan. Begitu juga Allah yang menentukan zatnya. Allah yang menentukan sifatnya. Sifat Allah, Allah yang bagi jadi. Zat Allah, Allah yang bagi jadi sendiri. Yang mana sifat dan zat itu berkekalan. Sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Itu yang kata sifat Allah Ta'ala. Sifatun qadimatun, sifat yang qadim. Sifat yang kekal selama-lamanya. Selama-lama ada zat Allah Subhanahu wa taala. Qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Baik. Baru 2 baris setengah. Tu yang mengaji ni, mengaji kami duk mengaji di pondok dulu. Sebuah kitab ni 3 tahun tak habis lagi. Tok guru baca. Tok guru baca 3 tahun tak habis lagi. Sikit lagi kita habis je cukup 3 baris kot. Wa manna alaina bi ni'matil imani wal islam, dan yang mengkurnia atas kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Wa manna alaina, yang mana Allah kurnia, Allah berikan ke atas kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Tuhan bagi satu nikmat ke atas kita, kita jadi Islam. Tuhan bagi nikmat ke atas kita, kita jadi iman, orang yang beriman. Ini bukan satu perkara yang boleh diberi oleh sesiapa, tapi Allah yang beri kat kita. Allah yang bagi kita jadi Islam. Lahir mak Islam, ayah kita Islam, kita dengan secara direct kita dah jadi Islam. Dilahirkan dengan keluarga Islam. Ada orang yang Allah Ta'ala lahirkan dia dalam keluarga yang bukan Islam, keluarga kafir, maka dia jadi kafir. Inilah yang kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Aku ni syukur banyak yang mana Allah bagi ke aku dilahirkan dalam keluarga Islam. Tu nikmat tu cukup besar sekali lah. Takdir kata dia lahirkan kita dengan keluarga yang bukan Islam. Apa nak jadi kita? Kita tak jadi Islam lah. Tak jadi Islam.
Tetapi jaminan Allah yang mana Islamlah sebagai agama yang Allah redha dan Allah bersetuju. Lain daripada agama Islam maka tak diterima oleh Allah. Buddha ke, Kristian ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, semua ditolak oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Baik. Dan mengkurnia atas kita dengan nikmat iman dan Islam. Allah bagikan ke atas kita ini nikmat iman dan nikmat Islam. Hak ni yang paling besar. Apabila kita dah dapat kurniaan pemberian Allah, bukan kita minta pun. Buat surat ke dulu ni? Masa belum lahir ni, mak kita, pak kita buat surat ke? Dah. Kita buat surat ke? Merayu kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku ini dalam agama Islam. Ya Allah jadikanlah aku ini dalam orang yang melahirkan aku, orang yang beriman. Dah, tak buat permohonan pun. Tapi hak tu satu anugerah Allah, satu pemberian yang paling besar. Kita dah pegang dengan Islam, dah pegang dengan iman, maka jangan kita buat caca merba dalam hidup kita. Hendaklah berpandu elok dengan apa yang dibawa datang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam. Al-Islam huwal inqiyad wal qudu' bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah wal inqiyad wal qudu', yakni kita patuh, kita taat, wal qudu', dan merendah diri kita kepada Allah dan kepada Rasul. Apa kita nak patuh, apa yang kita nak merendah diri? Bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan. Sama ada benda yang zahir, yang nyata, yang jelas, yang terang. Wa batinan, sama ada Nabi bawa mai kat kita benda-benda yang batin, dalaman kita. Nah, tu dia no. Zahiran wa batinan wa qaulan, dan juga Nabi bawa datang kita melalui perkataan Nabi, hadis Nabi. Wa fi'lan, perbuatan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Ini semua kita kena terima, kita kena patuh, kita kena junjung, kita kena apa orang kata, kita kena laksanakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilarang, apa yang ditegah oleh Nabi. Sebab itu Allah memperkuatkan lagi dalam perkara ini. Allah kata di dalam Al-Quran, apakah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Wa ma atakumur rasul fakhuzuh, apa yang Rasul bawa kepada kamu, kata Allah, fakhuzuhu, maka kamu terima dengan secara total. Total, bos sikit bahasa total, dengan secara mutlak, dengan secara jangan kita pertikaikan lagi dah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi maka hendaklah kamu jauh akan dia. Perasan takat tu lah malam ni kun apa Haji Sofi no. Kemudian kita sambung pada bulan hadapan. Wa qalaqa min nurihi nuru habibihi Muhammadin qabla an yakhluqu Adam bi alfai amin. Tu dia no. Nabi Muhammad Allah Ta'ala jadikan ruh dia tadi ni dulu daripada Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala jadikan ruh Nabi Muhammad dulu daripada Adam alaihi salam. Lama mana jarak dia? 2000 tahun. Bi alfai amin, makna jarak Allah jadikan ruh Nabi Muhammad dengan Allah ciptakan Adam. Jarak jauh dia jauh mana? Lama mana? Baru Tuhan jadi Adam. Makna 2000 tahun. Bi alfai amin, 2000 tahun. Itu dia lama no, 2000 tahun. Kita duduk dalam dunia berapa ribu tahun dah? Ni kita. Allah baru 70 tahun, baru 60 tahun. Tu dia.
Nu kita nak duduk di syurga nu, nak duduk di hari akhirat nu, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun, abadan, selama-lamanya. Ada nak cukup kita buat ibadat dengan masa dalam 40 tahun, 50 tahun. Nak supplykan segala-gala amal ibadat kita itu untuk kita nak hidup di akhirat dengan masa 40 tahun. Mana nak boleh cukup? Nak hidup sana beribu-ribu, berjuta-juta tahun, panjangnya kita hidup di hari akhirat. Oleh sebab itu, walaupun kita sekarang ni buatlah ibadat sebanyak mungkin yang kita mampu, sama ada berjaya tak berjaya bukan di atas dasar ibadat yang kita buat, tapi berdasarkan kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala ke atas kita, bagi kita yang beriman dan bagi kita yang berpegang teguh dengan Islam, agama yang diakui, yang diterimai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Samping kita cari makan, samping kita cari rezeki, samping kita buat kerja, segala amalan, segala perintah, segala suruhan Allah dan Rasul jangan kita abaikan. Tuhan bagi nikmat kat kita. Sebab itu sekurang-kurang orang yang tahu syukur nikmat Allah ialah orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah dah atur rokok. Lepas rokok kita sujud. Apa hikmah yang ada dalam rokok? Apa hikmah yang ada dalam sujud? InsyaAllah kita akan sambung dalam kitab kita nanti di bulan-bulan yang akan datang, kalau dipanjangkan umur kita. Kalau dipendek umur kita, Tuhan panjang umur saya, tuan-tuan dipendekkan, tak dapat nak bertemu lagi dah. Saya panjang sikit pun tak apalah. No? Boleh tuan-tuan? No? Tuan-tuan pi dulu pun tak apa. Saya boleh baca telkin. Tak ada apa. Sebab itulah kita lah ni kena buat ibadat banyak-banyak. Dalam saya pi di belah Perak, tengok mereka tulis di signboard, sembayanglah kamu sembayanglah kamu di belakang imam sebelum kamu disembayang di hadapan imam. Dia buat signboard bubuh di papan sebelum nak masuk masjid tu. Sembayanglah kamu di belakang imam, makna mailah sembayang jemaah ramai-ramai. Sebelum kamu disembayangkan di hadapan imam, bila dah kita mati dia buat mai tak depan tu imam. Tu dia. Hebat juga orang mati no. Masa belum mati kita kena sembayang duduk belakang tu imam. Mai masa dia mati kena duduk depan tu imam tu. Pasal apa? Hang tak mau main sangat. Hang main hang duduk di depan. Tu yang dia tak bersuara apa. Sangat sepi. Malu dia tutup habis muka-muka tu. Dah tutup muka lagu tu saja tak memadai. Ambil papan tak lagi. Tudung lagi. Punya tak mau tengok. Kalau sampai peringkat tu lah teruk tak? Teruk no. Sebab tu kita hari ni sebelum daripada kita ni, kita pakat-pakat mai duduk belakang imam. Jangan tunggu sampai sebelum sampai masa kita nak kena duduk di depan tu imam. Pasal apa agak-agak Haji Sopi no sembahyang banyak kena tak depan tu imam. Tidak patut tak belakang dekat kolah no. Kita beradak sembahyang kot ni, tak, dia kena tak depan tu imam. Tu dia. Bila depan tu imam tu, yang tu imam tak rokok, tak sujud apa tu, nak sujud macam mana, nak rokok macam mana, sujud lagi kena kanda kan. Tu kaedah sajalah, tambahan dia tu no. Dah rukun dia macam tu, dah syarat dia sembahyang jenazah dia, syarat dia macam tu, rukun dia macam tu. Kita tak boleh duk pindah tokok pandai-pandai kita lah. Nabi pun semayang macam tu, kita ikut Nabi. Ittiba' Rasulullah SAW. Jadi setakat itu dulu. Saya mohon ampun dan maaf kalau silap salah ataupun terkasar. Apatah lagi nama Haji Sopi duk sebut terlalu. Dia kata apa Ustaz duk tuju nama saya ni. Tak no. Itu pasal kenal dia, kita pun nak tuju kat orang lain, kita tak apa nak tahu nama dia. Tu tak apa aku Haji Sopi no. Tak apa, perbandingan contoh-contoh saja. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil. Taqabbalallahu minkum.